semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. So Alhamdulillah, pertama kali Ika nak mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sebab kerana izinnya kita bersama-sama lagi dalam, orang kata, dalam YouTube Ika channel Ika Daily. Alright, so apa khabar? Right, so Ika akan doakan semoga you all sihat, sentiasa dipermudahkan segala urusan oleh Allah, dan semoga you all murah rezeki. Okay, so Alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Okay, kita kena bersyukur dulu. Setiap hari kita kena bersyukur, sebab setiap apa-apa yang kita buat ni semua atas bantuan Allah. Kan, semua Allah yang tolong. Sebab tu kita kena, setiap hari kita kena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Right, so dalam buku La Tahzan, okay, buku La Tahzan, jangan bersedih, buku ni ada tulis milik siapakah kekuasaan pada hari ini. Okay, so kekuasaan semua dalam dunia kita pada ni adalah milik Allah. Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, right? So hanya Allah lah yang milik Allah yang maha esa dan maha perkasa. Al-Ghafir ayat 16. Okey, Allah baginya kebijaksanaan, pertolongan, keringanan, bantuan, cinta dan kebaikan. Apapun nikmat yang kalian terima, semuanya berasal daripada Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Nampak? So apa yang kita dapat di atas muka bumi ni, semua segala-galanya adalah datang daripada Allah, right? So apa saja yang kita dapat dalam dunia ni, kita dapat makanan kan, setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita makan, pagi, petang, siang, malam kita makan, tu segala-galanya datang daripada Allah. Allah yang bagi kita makan, nampak? Lepas tu, segala bantuan yang kita dapatkan, segala bantuan, kita dapat bantuan bakul makanan ataupun kita dapat bantuan daripada pihak kerajaan yang berikan kepada kita, semua itu adalah segala-galanya datang daripada Allah, iaitu Tuhan Maha Pemilik rezeki. Subhanallah. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah, right? Sebab segala-galanya apa yang kita dapat dalam dunia, semua Allah yang bagi, right? So kita kena ingat tu lah, sebab kita kena ingat masa kita kecil-kecil dulu kan, kita keluar daripada perut mak kita kan, kita orang kata tak ada apa-apa, nothing, we are nothing. Masa kita keluar daripada rumah kita tak ada apa-apa pun. Bahkan seutas benang pun kita tak ada kan. So nampak tak, daripada kita tak ada apa-apa, kita kosong, kemudian kita besar, kemudian kita besar lagi, kita besar, nampak? Makin lama kita akan ada something, ada barang, ada baju, ada makanan, ada makeup, ada kasut, ada baju, segala-galanya kita ada. Nampak tak, siapakah yang telah memberikan semua itu? Sudah semestinya Allah, Tuhan yang maha pemberi yang beri. Sebab tu kita kena bersyukur. Allah jadikan kita daripada tak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Nampak? Kan segala nikmat yang kita dapat pada hari ni, bilik kita, rumah kita, kan, bahkan baju kita, kasut kita, semua Allah yang bagi. Right? So kita kena bersyukur kepada Allah. Kan, tak kisahlah duit, bahkan duit gaji kita yang kita dapat tu kan, yang kita kerja kan, kadang kita pergi kerja pagi petang, keluar pagi, balik malam pun, kalau kita berbisnes pun, hasil-hasil daripada duit yang kita dapat tu, bisnes tu semua Allah SWT lah yang bagi. You all nampak tak? Kan, yang kita dapat kerja pun, yang interview yang bagi kita kerja tu semua atas pertolongan Allah. Nampak? Kan kita interview kerja kan, kadang kita interview kerja, bos kita bagi masuk kerja, semua atas izin Allah. Allah yang wakilkan bos kita untuk bagi kita kerja. Sebab tu kita kena bersyukur. Setiap apa yang kita dapat, semuanya datang daripada Allah. Gaji kita semua kan. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Tuhan kita. Right? Subhanallah. Allah sang pemilik segala keagungan, kebesaran, kewibawaan dan keperkasaan. Sekalipun kulukiskan keagunganmu dalam goresan sebagai tanda kesucian yang mempererat jiwa, engkau tetap yang teragung dan tempat segala yang bermakna. Ya Tuhan, hanya pada keagunganmu segalanya terasa lapang. Okay? So kita kena berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan kami, gantikanlah penderitaan ini dengan kesenangan dan balasan kesedihan sebagai perkara yang menggembirakan, dan hilangkanlah perasaan takut ini kepada ketenteraman. Alright? Dan so kita kena selalu berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan kami, sejukkanlah gelora hati kami dengan keyakinan dan padamkanlah kelojak api jiwa dengan air keimanan. Okay, dan kita kena selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah penglihatan ini menuju ke cahayamu. Bimbinglah kesesatan ini ke arah jalanmu, dan bimbinglah orang yang tergelincir menuju ke petunjukmu. Okay, so okay, kan, so Ika nak share dekat you all lah. Macam kan, so kalau you all ada orang bagi sedekah kat you all kan, kadang-kadang ada jiran bagi makan kan, jiran bagi sedekah kat you all makanan kan, semua tu Allah yang bagi sebenarnya, tahu. Allah yang wakilkan jiran tu untuk bagi kita makan. Nampak? Sebab tu kita kena bersyukur. Apa saja yang kita dapat dan nikmat dalam dunia ini, semua Allah yang bagi kan. Kalau kita nampak jiran kita kan, dia bagi kita makanan tu, semua Allah yang bagi.
kan, kalau ada orang belanja kita makan kan, belanja kita makan semua tu semuanya Allah yang atur, Allah yang bagi, nampak? Sebab tu kita kena bersyukur kan, dapat jiran yang baik-baik pun kita kena bersyukur, kalau ada orang belanja makan pun kita kena bersyukur, sebab segala-galanya Allah yang bagi semua tu. Allah yang wakilkan kawan kita semua yang baik-baik hati tu, jiran-jiran kita yang baik hati untuk memberikan makanan kepada kita, bagi kita makan, nampak? Sebab tu kita kena bersyukur. Okay, so Ika nak share dekat you all, segala-galanya datang daripada Allah. Okay, so alright, so kadang-kadang kita tengok kan, manusia kan biasanya dulu pun sama Ika macam tu lah kan, kita pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja kan. Kita bekerja keras semua, kadang-kadang sampai kita terlupa tau. Kita terlampau busy dengan kerja kan, sampai terlupa kita nak sujud kepada Tuhan kan. Kita lupa nak berterima kasih, kita lupa nak solat. Padahal segala rezeki yang kita dapat ni Allah yang bagi tau. Nampak tak kita macam tak bersyukur kan, kita tak berterima kasih kepada Tuhan kita. Sebab yang bagi kita duit semua Allah kan, Allah yang bagi. Nampak tak you all, Allah tu maha penyayang kan, Allah maha pengasih dan penyayang. Walaupun kita buat dosa kan, kita tak solat ke, tak apa ke, kita tak tutup aurat ke kan, kita buat dosa. Kadang-kadang ada yang orang buat dosa membunuh, ada orang buat dosa berjudi, berzina semua, tapi tetap Allah SWT bagikan rezeki kepada mereka. Nampak tak yang bahawasanya Allah itu maha baik. Allah maha baik dan Allah maha pengasih. Kalau Allah tu kan, ada orang cakap Tuhan tu zalim lah, apalah semua kan. Kalau Allah zalim, Allah takkan bagi tau makan dekat orang-orang yang berdosa kan. Orang-orang yang bunuh orang, Allah tak bagi diorang makan tau. Kan sebab diorang tu dah buat dosa kan. Allah takkan bagi makan orang yang berjudi, orang yang berzina, buat maksiat. Nampak? Tapi Allah tetap bagi diorang makan juga. Nampak tak? Allah itu sebenarnya maha pengasih dan maha penyayang. Alright? Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia tetap berikan makanan kepada mereka. Walaupun mereka tak taat kepada perintah Allah. Walaupun mereka tak dengar apa yang Allah suruh kan. Mereka tak dengar apa yang Allah suruh buat. Diorang tak nak ikut. Diorang tak nak solat kan. Allah tetap bagi rezeki kepada mereka. Subhanallah. Nampak tak yang Allah itu maha baik, maha pemurah lagi maha penyayang. Sebab tu orang kata kita ni, kalau boleh orang kata kena muhasabah diri kan. Kita kena reflect diri kita balik setiap malam ke, ataupun setiap kali sebelum tidur. Kita kena tutup mata kita kan. Kita kena terbayangkan dosa-dosa kita kan. Bila kita terbayangkan dosa-dosa kita kan, kita akan rasa macam menyesal tau. Sebab apa? Sebab Allah tu baik kan. Dia tetap bagi kita makan. Dia tetap bagi kita hidup. Walaupun kita banyak buat dosa ni, dia tetap lagi bagi kita hidup kan. Tengok tak, nampak tak Allah tu maha baik kan. Kalau Allah kan maha berkuasa kan. Kalau Allah tu tak sayang kat kita, waktu kita tengah buat dosa tu, kan, waktu kita tengah buat maksiat tu, kan, waktu kita tengah buat maksiat, tengah elok-elok sedap-sedap main semua dalam bilik ke, kan, ataupun kita tengah berjudi ke, nampak? Allah boleh tarik tau nyawa kita. Masa tu juga Allah boleh tarik nyawa kita, kan? Masa tu juga kita tengah minum arak ni kan, tengah tungguk arak ni, masa tu juga Allah boleh tarik nyawa kita. Kan, dengan kekuasaan Allah tu. Allah maha berkuasa tau. Tapi nampak tak kenapa Allah tak bagi, Allah tak tarik lagi nyawa orang yang buat dosa ni? Kenapa? Kan? Kenapa bila kita buat maksiat kan, Allah tak tarik nyawa kita masa kita tengah main tu, masa kita tengah masa kita tengah berjudi, berzina, lepas tu tengah minum arak, tengah ambil dadah kan? Nampak tak bahawasanya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang? Kan? Tuhan tu dia sebenarnya, kalau nak tahu siapa Tuhan, siapa Allah, Allah itu sebenarnya dia benci kepada dosa tau. Tuhan tu dia sangat benci kepada dosa, tapi dia tak pernah membenci pembuat dosa. Kan, dosa tu Allah benci. Contoh kalau kita buat maksiat, Allah benci maksiat. Kalau kita buat dosa minum arak, Allah benci arak tu. Kalau kita buat dosa derhakakan mak ayah kita, Allah benci dosa yang derhakakan mak ayah. Tapi orangnya Allah tak benci. Contoh kalau kita berzina kan, kita buat maksiat, Allah benci maksiat, tapi Allah tak pernah benci orang yang buat maksiat tu. Nampak? Kalau kita minum arak ke, ambil dadah ke kan, ataupun kalau kita penagih dadah ke kan, Allah tak pernah benci penagih dadah tu. Allah benci kepada dadah sahaja. Nampak tak you all bahawasanya Allah itu maha penyayang kan?
Kalau tidak, kalau kita tengah ambil dadah tu sedap-sedap tengah layan, tengah snack cake semua kan, tengah snack cake ke, subhanallah, tengah layan batu ke kan, ataupun kita tengah layan facai ke, apa tengah isap rokok mushroom ke kan, tengah-tengah minum Ribena ke, nampak Allah boleh tarik nyawa kita kejap tu juga. Kan kita tengah sedap-sedap layan Nescafe ke, tengah layan Peak Ecstasy, tengah dengar lagu goyang-goyang semua kan. Kejap tu juga kalau Allah nak tarik nyawa, kejap tu Allah boleh tarik nyawa. Tapi kenapa Allah masih lagi tak ambil nyawa kita? Sebab apa? Sebab Allah nak kita bertaubat kepada dia. Nampak? Subhanallah. Allah nak kita minta ampun kepada dosa-dosa kita buat. Sebab tu kita kena appreciate lah, orang kata kan, Tuhan tu maha baik kot. Kita kena appreciate peluang yang Allah bagi ni kan. Kan, nampak tak Allah tu dia tak benci kita sebenarnya. Dia sayang kat kita. Kan, dia tak benci pendosa. Sebab itulah orang kata bertaubatlah kan. Kita kena bertaubatlah sebab Allah sebenarnya masih lagi menunggu. Orang kata menunggu taubat kita. Subhanallah. Allah masih tunggu lagi taubat kita, ampun kan. Allah masih lagi tunggu kita untuk meminta ampun kepadanya. Walaupun kita pakai baju seksi-seksi dulu kan, walaupun kita pakai baju seksi, walaupun kita mengumpat orang, memfitnah orang, berzina, bunuh orang, tapi Allah tetap juga tak matikan kita. Sebab apa? Allah nak kita bertaubat. Bertaubat. Allah masih lagi menunggu kita untuk bertaubat. Nampak tak Allah itu maha penyayang. Sebab tu kita yang pendosa-pendosa ni, termasuklah Ika ni kan, kena selalu banyakkan bertaubat tau. Orang kata jangan lepas peluang tau. Jangan kita terlepas peluang. Jangan kita terlepas peluang untuk bertaubat sebab Allah masih menunggu lagi. Right? Jangan sampai nanti orang kata kalau kita tangguh-tangguh lagi kan, kita tangguh lagi taubat, nanti kita takut kalau pintu taubat tu dah tertutup. Right? Sebila pintu taubat tu dah tertutup, so dah tak guna lagi kita untuk bertaubat. Right? So orang kata jangan tangguh-tangguh. So kalau kita nak bertaubat sekarang. Right? Subhanallah. Sebab Allah masih lagi tunggu kita untuk bertaubat. Nampak Allah sayang kita semua. Walaupun kita buat dosa banyak seluas lautan. Nampak seluas lautan ni dosa kita. Dosa berzina, dosa berjudi, dosa minum arak, dosa macam-macam dosa kita buat kan. Berzina, berjudi, minum arak, ambil dadah, kan, layan perempuan, berzina semua. Allah tetap juga akan boleh mengampunkan dosa kita kan. Kita kena bertaubat dengan sesungguh-sesungguhnya. Okay? Semua dosa Allah boleh ampunkan kecuali dosa dosa mensyirikkan Tuhan, menyekutukan Allah kan. Contohnya kalau macam kita menyekutukan Allah, kita menduakan Allah, itu dosa Allah tak boleh ampunkan. Alright. So contohnya kalau kita murtad kan, dosa murtad pun dosa juga, dosa besar kan. So janganlah kita keluar daripada agama Islam kan. Sebab orang kata kita kena bersyukur kan, Allah dah bagi agama Islam kat kita kan. So orang kata kena muhasabah lah kan. Sedangkan orang lain kan, agama lain tau, dia orang macam nak sangat kenal agama Islam tau. Diorang nak sangat kenal agama Islam, diorang nak kenal agama Islam dengan lebih dekat lagi kan. Diorang nak tahu pencipta dia kan. Nampak tak orang bangsa India, China, semua diorang nak kenal tau siapa Tuhan diorang. Diorang nak kenal sangat siapa Tuhan diorang. Tapi kita ni yang dah lahir-lahir ni daripada perut mak ni, Allah dah bagi kita nikmat Islam. Kita janganlah kita kufur nikmat kan. Kita kena bersyukur lah. Alhamdulillah, terima kasih Allah bagi kami nikmat Islam kan. Sedangkan agama lain nak kenal siapa Tuhan diorang. Nampak tak? Sebab tu you all kena bersyukur. Keluar je daripada perut terus kan. Keluar daripada perut mak terus Allah bagi nikmat Islam. So kita ni orang yang beragama Islam ni kena orang kata bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah bagi. Kan? Kita jangan jadi kufur nikmat kan. Sedangkan agama lain semua nak kenal sangat Tuhan diorang. Diorang nak kenal agama Islam tu dengan lebih dekat lagi. Right? So orang kata, dan Allah itu juga sayang kepada semua orang. Semua orang Allah sayang. Orang agama India ke, Cina ke, Kristian ke kan, ataupun Yahudi ke, India ke, Cina ke, Melayu ke, semua Allah sayang. Sebab apa Allah sayang? Walaupun mereka berlainan agama dengan kita, tapi diorang tetap Tuhan yang sama. Faham tak? Kita tetap Tuhan yang sama, iaitu Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nampak? Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Subhanallah. Nampak? Walaupun kita berlainan agama tau, berlainan warna kulit, berlainan agama, berlainan negara kan, tapi kita tetap Tuhan yang sama. Allah sayang kita semua. Nampak? Allah sayang semua orang. So Allah tak bezakan kita. Kita orang Islam, Allah sayang orang Islam saja. Agama lain Allah tak sayang. Tak ada maknanya. Allah sayang semua. Semua agama Allah sayang. Subhanallah. Betul ke Allah? Betul. Nampak? Betul. Semua agama Allah sayang. Allah tak membezakan kau agama lah India ke, Cina ke, Kristian ke kan. Allah tak beza. Allah sayang semua. Sebab tu orang kata kita kena bersyukur. Kan bersyukur.
kita semua Tuhan yang sama. Sebab tu kita jangan berpecah lah. Jangan berpecah, jangan bermusuh. Sebab kita semua Tuhan yang sama. Allah sayang kita semua. Okay. Alright. Dan Ika nak, itu saja Ika punya perkongsian Ika pada hari ini. So Ika nak just nak cakap bahawa Allah sayang semua. Dan Allah sayang pendosa juga. So kita jangan putus asa untuk bertaubat. Dan jangan putus asa untuk meminta ampun dan minta doa kepada Allah. Kan, orang pendosa-pendosa ni kan, jangan kita rasa kita down kan. Sebab kita banyak buat dosa, jangan kita down. Sebabnya Allah itu maha pengampun dan penyayang kan. Jangan kita rasa kita banyak dosa, kita tak layak untuk masuk syurga, tak ada. Okay, tetap kita kena teruskan berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita. Okay, sebab Allah itu maha pengampun dan masih lagi menunggu pintu taubat, menunggu keampunan daripada kita. Dan sekarang ni pintu taubat masih terbuka lagi. Alright, so orang kata, jangan putus asa lah. Tu je Ika nak nasihatkan you all kan. Walaupun kita buat dosa kan, kita ketagih nak buat dosa. Contohnya kita ketagih nak minum arak ni kan. Macam mana ni ya Allah, aku tak boleh lah berhenti minum arak ni. Nak minum juga, nak minum juga. Jangan putus asa untuk berdoa. Berdoa. Okay? Kita kena percaya orang kata kekuatan berdoa tu. Kita kena percaya, ya Allah Tuhanku, berikanlah kami berhenti minum arak ni. Ya Allah tolonglah. Nanti Allah pasti akan perkenankan doa kita. Okay? Jangan putus asa untuk berdoa. Kalau kita rasa nak minum arak kita doa lagi. Nanti lama-lama kita boleh berhenti ketagih minum arak tu. Macam tu juga dengan rokok kan. Kalau kita isap okok kan. Padahal kita dah tak larat nak isap okok ni. Tapi kita ketagih juga. Nak juga isap okok. Nak juga isap rokok. Nampak? Kita kena berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kekuatan untuk berhenti isap okok. Ya Allah, aku tak tahan dah isap okok ni. Ya Allah, stres ni hidup aku kan. Duit aku habis banyak lah ya Allah. Dengan gigi aku pun dah berkarat dah ni. Nampak? Kan, aku risaulah nanti jantung aku sakit. Kita berdoa kan. Aku risau nanti aku sakit, nanti orang tersayang pun sakit, aku punya bini pun sakit, anak aku pun sakit. Kita berdoa, semoga Allah akan hilangkan ketagihan nikotin tu. Nampak? Sebab tu kita kena berdoa. Right? Bila kita berdoa nanti insya-Allah lama kelamaan kita akan berhenti sendiri. Okay, ketagihan tu akan hilang sendiri. Itu semua atas kuasa Allah. Nampak? Sebab tu kita jangan putus asa untuk berdoa. Okay? Setiap kali kita buat dosa, jangan putus asa untuk bertaubat. Itu jika nasihatkan you all. Setiap kali kita buat dosa lagi, bertaubat lagi. Setiap kali kita buat dosa lagi, bertaubat lagi. Kan? Solat lagi. Sebab Allah itu dia maha pengampun kan. Walaupun kita banyak buat dosa, dia tetap akan ampunkan dosa kita. Tapi kita kena syarat dia, kita kena menyesal di atas dosa-dosa kita kan. Janji tak nak buat lagi. Tapi kalau kita buat lagi pun, itu adalah setan. Nampak? Kalau kita buat lagi, maknanya setan kacau. Sebab tu kita kena berdoa. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah kami daripada gangguan jin dan syaitan. Macam tu juga kalau kita ketagih untuk bermaksiat kan. Kita ketagih nak berzina ni. Lepas tu, kita tahu bahawa dosa maksiat tu berdosa kan. Tapi kita ketagih juga nak maksiat. Kita ketagih juga nak berzina. Ketagih juga nak main kan. Nak main lagi. Itu pun kita kena berdoa. Supaya Allah akan mengurangkan ketagihan tu. Kan ketagihan maksiat tu. Apa-apa pun berdoa je lah you all. Okay. So Ika akan doakan semoga you all dipermudahkan segala urusan. Kan. Jangan putus asa je untuk berdoa. Kan. Kita kena kesian tahu orang-orang buat dosa ni kan. Kita kena kesian kan. Sebabnya kita takkanlah nak biarkan diorang kan, pendosa-pendosa ni semua masuk dalam api neraka. Sebab tu kita kena sentiasa support. We have to support each other, take care each other. We have to support them. Kita kena bagi nasihat kat diorang bahawa Allah tu sayang diorang. Kan, Allah tak pernah benci pendosa. Tapi Allah benci dosa saja. Sebab tu kita kena nasihatkan diorang supaya diorang dapat bertaubat. Dan kita doalah semoga mereka semua dapat berhenti daripada dosa-dosa mereka semua kan. Dosa maksiat ke, dosa zina ke, dosa minum arak ke, ambil dadah ke kan. Kita kena kesian kat diorang. Kita jangan pulaukan diorang, tahu orang-orang yang ambil dadah ni semua kan. Kita jangan pulaukan penagih-penagih ni. Sebab diorang pun sebenarnya tak tahan tau kan. Diorang tak tahan dengan diorang punya ketagihan tu kan. Itu dah sebati. Sebab tu kita kena doakan mereka. Jangan pulau mereka, support mereka dan take care mereka. Okay, so kita kena support each other dan take care each other, right? Supaya kita nak semua orang sama-sama masuk syurga. Alright, itu saja perkongsian Ika pada hari ni. Bye semua. Thank you guys yang tengok Ika punya YouTube channel Ika Daily. Okay, so Ika akan doakan semoga kita semua akan diampunkan segala dosa oleh Allah. Semoga Allah akan angkat wabak COVID-19 ni tak lama lagi dan semoga semua orang sihat walafiat. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.